Inilah dia lantunan zikir yang dizikir oleh Nabi Yunus alaihi salam, menjadi sebab musabab beliau terselamat daripada berada dalam ikan paus. Mari kita analisis seketika tentang zikir ini. Persoalan pertama, apakah Nabi Yunus ini berzikir dengan zikir tersebut semata-mata zikir itu zikir? Jawabnya tidak. Macam mana kita nak faham? Ustaz buat contoh lain. Nabi Daud AS, kelebihannya apa dia? Suara Nabi Daud merdu. Sehingga kan bila Nabi Daud membaca helaian kitab Zabur, burung yang berterbangan melalui ruang udara yang Nabi Daud berada di bawahnya akan berhenti daripada meneruskan penerbangannya. Dia akan statik duduk di betul-betul atas kepala Nabi Daud. Sebab apa? Mendengar dan mendengar lantunan bacaan Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam, kerana suaranya merdu. Dalam masyarakat Melayu kita hanya tamatkan bicara sekadar berkata nak suara Nabi Daud merdu, suara Nabi Daud merdu, suara Nabi Daud merdu. Sekadar itu saja. Namun kalau kita pergi lebih dalam, maka perbincangannya begini. Kenapa suara Nabi Daud itu merdu? Antara jawapannya ialah kerana Nabi Daud ketika mana dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak hanya dengan bibir mulut semata-mata, tidak hanya dengan lidah semata-mata, tetapi Nabi Daud berzikir dengan jiwa, dengan perasaan, dengan emosi, dengan kekuatan spiritual. Dikerahkan seluruh konsentrasinya untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla, menyebabkan the feeling itu ada pada zikir Nabi Daud alaihissalam. Mana sepenuh hati, itu yang meruntung perasaan. Masya Allah. Jadi begitulah juga dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika mana berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Nabi Yunus tidak hanya berzikir pada zikir itu, tapi paling penting ialah Nabi Yunus menjiwai zikir tersebut. Paling penting Nabi Yunus menghayati akan zikir tersebut. Baik, apa dia yang dihayati oleh Nabi Yunus pada konten zikir tersebut? Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang paling asas. Bila kita pecahkan, breakdown kan pada butiran zikir tersebut. Pertama, tauhid. Kedua, zikir itu sendiri, tasbih. Ketiga, taubat. Ustaz ringkaskan dengan perkataan 3 T. Tuan-puan jawab. T pertama apa dia? Tauhid. T kedua, tasbih. T ketiga, taubat. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang sesebenarnya disembah malaikat engkau wahai Allah. Itu namanya tauhid. Subhanak, itu namanya tasbih. Subhanallah. Inni kuntu minal zalimin, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Itu namanya taubat. Ini yang dihayati oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jom kita bahas. Wah Ustaz, belum nampak lagi kat mana COVID-19. Tunggu dulu, insya lambat lagi masuk. Tapi isyak kena terus berhenti kan. Itu nasib tuan-puan lah. Kok sampai, sampailah. Kok tak sampai, apakan daya. Pertama adalah tauhid. Tauhid kepada Allah. Lawan bagi tauhid ialah syirik.
Apa makna tauhid? Mengesakan Allah. Apa makna syirik? Menyengutukan Allah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, benar, kalau kita di peringkat ibtidai, di peringkat asas, di peringkat ilmu fundamental, itulah yang kita akan sampaikan kepada anak murid kita. Okey, anak-anak semua, tauhid maknanya mengesakan Allah sahaja Tuhan kita. Lawan bagi tauhid syirik. Syirik maknanya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau sekadar itu, Ustaz yakin tuan-puan, Masya Allah, ahli jemaah surah Al-Ikhwan, siang, malam, pagi, petang datang ke surau, berjamaah, mengikuti kuliah. Nampak Masya Allah, semua ni ahli syurga belakang ni. Amin. Tentulah kita tak akan terfikir, ya betul Ustaz, itulah dia makna tauhid, mengesakan Allah, dan lawan bagi tauhid syirik, menyekutukan Allah. Maka saya selama-lamanya akan terus mentauhidkan Allah dan tak akan mensyirikkan Allah. So perbincangan tentang tauhid saya clear, betul clear kalau kita ambil itu indikatornya. Tapi Ustaz sudah kata tadi, itu adalah indikator yang paling asas. Tuan-puan yang sudah menjadi orang agamawan, yang sudah menjadi orang istiqamah dengan Islam, nak tak nak kita kena upgrade makna tauhid dan syirik ini kepada satu layer yang lain. Layer standard kita orang agamawan. Apa dia? Ustaz terjemahkan begini. Apa makna tauhid? Tauhid maknanya setia dengan Allah. Apa makna syirik? Syirik maknanya curang dengan Allah. Tak faham kan? Tak apa, Ustaz pun tak faham ni. Mari kita sama-sama faham. Apa makna tauhid? Setia dengan Allah. Seseorang itu semakin dia setia dengan Allah, semakin tajam tauhidnya kepada Allah, semakin jitu dan solidnya tauhid dia kepada Allah. Dan opposite, lawan bagi tauhid syirik, ialah orang yang curang, tidak setia dengan Allah. Maka orang ini cair tauhidnya dengan Allah. Mari kita terjemahkan. Contoh, ambil saja subuh pagi esok. Subuh pagi esok 5.50 azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus as-salatu khairum minan naum sampai habis azan subuh. Kita yang berhampiran dengan surah Ikhwan dengar pun subuh tersebut, celak mata, subuh ya. Bagi seseorang yang jitu tauhidnya, apa respon dia? Dia akan bangun, dia rela tendang selimut dia, dia rela tendang bantal dia rela tendang isteri dia. Contoh, dia rela lepaskan yang isteri yang dia peluk itu, dia pergi bersihkan diri, dia rela keluar daripada rumah, dia membelah waktu pagi datang ke surau. Padahal tidur sedap tu, peluk isteri tu sedap tu, nyenyak tidur dalam full air condition sedap tu. Tetapi dia ada falsafah hidup, iaitu kesetiaan aku ialah kepada Allah, bukan pada tidur aku, bukan pada katil aku, bukan pada selimut aku, bukan pada aircon aku. Maka aku harungi semua halangan-halangan tersebut. Kenapa? Aku terlampau setia, asyik kepada Allah, dan aku buktikan secara saintifik. Itulah aku datang salat subuh berjamaah. Maka yang datang subuh berjamaah pagi esok, especially yang lelaki ni, yang memang tuntutannya datang ke saudara masjid, ini menterjemahkan kadar tauhidnya yang betul-betul solid kepada Allah, setia kepada Allah. Compare dengan seorang yang lain, azan subuh berkumandang juga, dengar kot telinga juga, tapi tak datang. Padahal subuh pun dengar, rumah dekat dengan masjid surau, kenderaan pun ada, masa pun ada, tubuh pun sihat, tapi tak datang.
wa imma solat kat rumah, wa imma tidur lagi. Hadirin sekalian, orang seperti ini bentanglah apa jua sekalipun hujah dan alasan, tetapi pokok pangkalnya kamu adalah orang yang tidak setia dengan Allah. Kamu orang yang curang dengan Allah Azza wa Jalla. Kau nak kata syirik dalam bahasa yang kita guna, katakan. Syirik makna sekutu. Kamu lebih sayang pada tidur kamu, kamu lebih sayangkan selimut kamu, kamu lebih sayangkan kepada waktu pagi kamu. Siapa kepekat dahi nak sembam ke lantai di seorang dalam masjid pun payah. Masya Allah. Jadi saudara muslimin dan muslimat sekalian, ini makna tauhid, setia kepada Allah. Dalam konteks Nabi Yunus AS, apa latar belakang yang berlaku sehingga Nabi Yunus berdoa dengan doa ini? Hadirin, sila rujuk kepada ayat idh abaqa ilal fulkil mashhun. Tak kala mana Nabi Yunus dalam keadaan merajuk, meninggalkan kaumnya, melarikan diri, menaiki bahtera. Apakah Allah Azza wa Jalla yang menyuruh Nabi Yunus meninggalkan kaum bangsanya? Tidak. Bahkan Allah Azza wa Jalla beritahu, jangan Nabi Yunus, kaum bangsa kamu tu memang liat nak beriman, tapi berdakwahlah. Tapi oleh kerana bosan Nabi Yunus, siang, malam, pagi, petang berdakwah, akhir sekali terus Nabi Yunus pun tinggalkan kaum bangsanya, bahkan bahasa mudah merajuk, meninggalkan kaum bangsa. Apakah Allah suruh? Tidak. Bahasa mudahnya apa dia? Pada masa itu terhakis sedikit nilai kesetiaan Nabi Yunus kepada Allah. Nabi Yunus perasan tu, kalau aku jenis manusia setia, Allah kata dakwah, jangan pinggirkan. Allah kata dakwah, jangan biarkan. Maka Nabi Yunus perasan, ya Allah, aku rupanya setia kepada Allah tu masih belum solid tu. Maka Nabi Yunus pun mula tajamkan semula, pahatkan semula tauhid kepada Allah. La ilaha illa anta. Wahai Allah, aku akan setia kepada kamu. Wahai Allah, aku akan berlebih-lebihan sami'na wa ata'na kepada perintah kamu. Maka di sini pengajaran kepada kita. Pertama, hadirin sekalian, kita ini makhluk Allah. Sebagaimana lembu kerbau di luar sana, makhluk Allah. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan juga makhluk Allah. Maka perkara yang kita kena ingat, COVID-19 juga adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan oleh Allah sesuka Allah. Allah kata datang. Allah kata serang manusia. Allah kata pergi. Kenapa tu begitu? Sebab makhluk Allah yang akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Justru apa yang perlu kita ingat, di saat Allah Azza wa Jalla mencipta COVID-19, tak lain dan tak bukan ialah untuk Allah Azza wa Jalla menguji kita. Menguji kita tentang apa? Pertama, tauhid kepada Allah. Ibarat kata, wahai manusia seluruhnya, wahai hamba aku yang ada kat Malaysia, aku campak kepada kamu COVID-19. Aku nak tengok sejauh mana kamu membuat reversal, comeback kepada aku. Maka ini yang Ustaz katakan, dari segi spiritual solution, semua kita kena alert. Bila berlaku COVID-19, secara individual, setiap individu kena take attention. Oh, aku kena muhasabah diri ni. Mungkin kesetiaan aku kepada Allah tidak salib, tidak jutu. Mungkin aku curang dengan perintah Allah, aku curang dengan hukum Allah, aku curang beribadah kepada Allah, aku tak acuh dengan Allah, aku beribadah tidak ada kemanisan, aku bergelombang dengan dosa dan noda. Itu tanda aku tidak setia. Maka nak tak nak kita kena pupuk semula tauhid kita kepada Allah. Itu individu. Nah, kita influencekan pengaruh ini kepada keluarga kita.
beritahu kepada isteri, beritahu kepada anak-anak, nah ini ujian Allah namanya COVID-19. Maka jadikan ini sebagai turning point untuk kita memperkasakan tauhid kita kepada Allah. Keluarga keluar daripada rumah membentuk komuniti. Komuniti masyarakat pun bergerak pada arus perdana yang sama. Semua berbicara tentang tajuk apa dia? Tajuk mesti setia kepada Allah, jangan curang kepada Allah. Pergi ke pejabat, itulah tajuknya. Pergi ke jual nasi lemak, tu dia Makcik Kia jual nasi lemak, itulah tajuknya. Pergi ke jabatan kerajaan, swasta, ke pasar, semuanya bicara tentang tauhid kepada Allah dan mengelak daripada menjadi orang yang curang kepada Allah. Komuniti masyarakat sehingga membentuk satu daulah, kerajaan dan pemerintah. Masya Allah, perkara yang sama berlaku. Raja di istana, Perdana Menteri, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Esko, Menteri Kabinet, member Parlimen, semua bicara tentang postmortem, macam mana nak memperkasakan tauhid kepada Allah, berpaksikan la ilaha illa anta. Hadirin, Allah Maha melihat ni. Allah Maha melihat ni. Allah uji kerana COVID-19, tengok sakat mana kamu pulang kepada aku dengan tauhid. Nabi Yunus boleh pulang kepada aku dengan tauhid ketika mana aku lockdown dia dalam ikan paus. Maka sekarang aku lockdownkan kamu dengan COVID-19, the same case. Maka sekarang nak tengok datang ke tidak. Hello. Hello. Anybody here? Jangan stres. Bukan tuan puan yang masuk dalam kapal